وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, peserta yang baru saja memperdengarkan bacaannya sebentar tadi ialah Encik Hilal bin Hussein bin Yusuf Palembang yang mewakili negara Arab Saudi. أيها السادة الأجلاء لقد استمعنا قبل قليل إلى توة الآيات الكريمة تلاها علينا القارئ السيد هلال حسين يوسف Palembang المشارك من المملكة العربية السعودية. Saudara, Al-Quran merakamkan sejarah tamadun penduduk negara Sabah yang suatu ketika dulu pernah dilimpahi pelbagai nikmat kepada penduduknya. Namun disebabkan tidak mensyukuri nikmat Allah dan berleluasa kemungkaran, akhirnya tamadun negara Sabak itu runtuh. Oleh itu marilah kita mengambil iktibar dan bersyukur dengan nikmat keamanan dan kesejahteraan negara kita untuk terus mematuhi ajaran-ajaran agama dan menjauhi larangan Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa pada malam ini berhenti rehat untuk seketika. Itu saya serahkan majlis ini kepada juru acara majlis Tuan Haji Salahuddin Ramlan. سيداتي أنساتي سادتي الاحتفال السنوي الثالث والخمسون بتلاوة القرآن الكريم على المستوى الدولي لليلته السادسة يتوقف لحظات للاستراحة ولمتابعة فعاليات الاحتفال التالية نترككم الآن مع مقدم الاحتفال الأخي صلاح الدين رملا. Dipersilakan. Terima kasih Ustaz Rizwan Awang dan Datuk Mahmud Abdul, dan terima kasih juga kepada hadirin sekalian yang masih lagi berada di Dewan Merdeka Pusat Dagangan Dunia Putra malam ini. Sambil majlis tilawah ini ditangguhkan seketika bagi memberi peluang kepada para jemaah hakim berehat seketika, marilah sama-sama kita saksikan persembahan lagu-lagu nasyid yang akan dipersembahkan oleh kumpulan nasyid Devotees. Mereka akan menyampaikan lagu-lagu berjudul Berjalan Tanpa Henti, Rindu Kedamaian, Hadirnya Cahaya, Hijrah Menuju Allah dan Rindu Ramadan. Sama-sama kita saksikan persembahan kumpulan nasyid Devotees. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaikan jauh jalan yang ku tempuh, langkah demi langkah
akan ku gagal hari demi hari, berjalan tanpa henti, yakin ku ada sinar yang menanti. Tiada bertemu arah, yakin penuh pasrah, padanya yang kuasa di kau berserah. Jika kau rebah, jika kau kalah, bersaksilah rahmatnya akan terserlah. Segala kepahitan, segala keperitan, terima bagai penghapus dosa. Marang yang menimpa, duka yang menara, mungkin di baliknya ada bahagia. Jangan-jangan berputus asa dari rahmatnya yang Maha Esa. Jangan-jangan kita lupa ujian murahnya dunia. Kau dah bertemu arah, yakin penuh pasrah, padanya yang kuasa di kau berserah. Jika kau rebah, jika kau kalah, bersaksilah rahmatnya akan terserlah. Segala kepahitan, segala keperitan, terima bagai penghapus dosa. Malam yang menimpa, duka yang melara, mungkin di baliknya ada bahagia. Jangan-jangan berputus asa dari rahmatnya yang Maha Esa. Jangan-jangan kita lupa ujian lumrahnya dunia. Jangan-jangan berputus asa dari rahmatnya yang Maha Esa. Jangan-jangan kita lupa ujian lumrahnya dunia. Harapan kesamaran bila warna damai kian pudar, bertebaran kata dusta yang menghunjam nestapa. Insan kesayuan, insan meratapi kehilangan, merintih menagih kisah, merindui kedamaian. Kemana hilang kasih dan sayang, meluntur erti kemanusiaan. Akankah pergi penderitaan, tak ketemu jawaban. Dan kezaliman kian rakus menggila meratanya.
dan sayang meluntur arti kemanusiaan. Akankah pergi penderitaan, takkan temu jawaban. Kezaliman kian ratus menggila meratap nyawa, dan kesengsaraan membalang meruntun jiwa. Dan kezaliman kian ratus menggila meratap nyawa, dan kesengsaraan membalang meruntun jiwa. Dalam kesamaran kejahilan hadirnya sungguh mengasingkan, namun perih baginya yang jujur menceritakan anaknya keturunannya hidupnya serba sederhana, tapi munculnya memberi makna seluruh semesta. Kasihnya yang tidak terberi buat umat yang tiada tandingi, lebih dari ibu yang menyayangi anak sendiri. Nabi Muhammad junjungan tercinta, tauladan ilmu rahmat untuk semua. Ditinggalkannya panduan utama, Al-Quran dan Sunnah itu jarangnya. Tiada selainnya yang dapat membuka jalan keredaan menuju bahagia. Dalam kesamaran kejahilan hadirnya sungguh mengasingkan, namun perih baginya yang jujur menceritakan kasihnya yang tidak terberi buat umat yang tiada tandingi, lebih dari ibu yang menyayangi anak sendiri.
Bulat niat tekadmu dalam hijrahmu itu, Allah nanti kan bersama tempuh jalan yang diredhoi. Andai rasa diri lemah di perjalanan hijrahmu, sendirian tiada mampu, mohonlah pada Tuhanmu. Hijrah ini memang susah, hijrah ini memang payah, hijrah ini menuju Allah, di hujungnya hasanah. Hijrahmu menuju Allah, ia sunnah para nabi, para solihin dan muttaqin, gembara hati menuju ilahi. Andai rasa diri lemah di perjalanan hijrahmu, sendirian tiada mampu, mohonlah pada Tuhanmu. Hijrah ini memang susah, hijrah ini memang payah, hijrah ini menuju Allah, di hujungnya hasanah. Hijrah ini memang susah, hijrah ini memang payah, hijrah ini menuju Allah, di hujungnya hasanah. Ya, terima kasih kan masih lagi bersama-sama dengan TV1. Kita masih lagi di malam yang ke-6 sepada Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke-53. Kita berhenti berehat seketika dan kali ini saya nak membawa tuan-tuan, puan-puan sidang penonton sekalian dengan satu topik yang menarik. Mungkin anda perasan sepanjang Korea kita menyampaikan bacaan, di mana tempat mereka duduk, di mana persembahan peserta bacaan dari peserta-peserta kita diperdengarkan. Di situlah astaka yang sentiasa menjadi tumpuan setiap tahun. Saya bersama dengan dua orang tetamu istimewa, arkitek-arkitek yang terlibat. Di sebelah kanan saya Puan Haslina Abdul Majid, Ketua Penolong Pengarah Arkitek Bahagian Arkitek JKR Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Assalamualaikum Puan. Dan di sebelahnya Cik Hafsah Sakidah Yahya,
penolong pengarah arkitek bahagian arkitek JKR Wilayah. Terima kasih kerana datang dan sama-sama mungkin nak berkongsikan dengan penonton-penonton kita di rumah. Inilah sebenarnya antara orang kuat di sebalik Astaka. Mungkin ada nama Astaka. Ada nama tak untuk Astaka kita kali ni agaknya? Kita tak ada bagi nama. Tak bagi nama lah. Cuma kita beri konsep je lah. Konsep. Terus kita ceritakan agaknya apakah konsep utama yang menjadi kata orang kayu ukur dan juga bagaimana pihak puan menterjemahkan Astaka kita kali ini. Konsep untuk Astaka pada tahun ini kita moto ketemadunan Islam. Kerana kita kaitkan seni bina Masjid Nabawi iaitu sebagai rujukan untuk Astaka, simbolik kepada penghijrahan Rasulullah kita ke Madinah, di mana ia juga melambangkan perpaduan di antara puak-puak Muhajirin dan Ansar. Maksudnya Masjid Nabawi itu bukanlah kita hasilkan Masjid Nabawi di Astaka kita. Tidak. Tapi kita ambil elemen-elemen begitulah. Mungkin apakah antara elemen-elemen yang jelas kita nampak di Astaka kita? Okey, elemen-elemen yang kita gunakan saya ingat dalam model pun kita boleh tunjuklah. So pohon tamar iaitu asas kepada Masjid Nabawi pada asalnya. So kita ada 4 masjid pohon tamar. Dan kita ada panel-panel yang melambangkan seni Islam dia. Dan dom di bahagian tengah ni kita kaitkan dengan teknologi iaitu Masjid Kristal. Kristal di negeri Terengganu. Terengganu. Mungkin kalau boleh kita tanya pada Cik Hafsah pula kan, agaknya dari segi pemilihan warna yang digunakan, kita tengok memang warna-warni cantiklah sekali. Kita kata mungkin ada di sebalik pemilihan warna-warna yang menghiasi Astaka kita. Apa maksud-maksudnya? Kalau kita lihat warna yang dipilih tu macam biru kan, prominent tu, kuning, okey, merah, dan pelbagai warna lagi. Melambangkan semua warna ada? Lebih kurang lah. Melambangkan terus tema kita. Maksudnya dari segi ketamadunan yang dibina melalui warna-warni masyarakat dan sebagainya. Dia merujuk pada masyarakat Malaysia sendiri. Kalau kita berbalik, Puan, kalau kita lihat dari segi dimensi dan juga ukur Astaka kita bagaimana ukuran? Okey, saiz untuk Astaka kita yang sebenarnya adalah 60 kaki kali 25 kaki. Saya 60 kali 20 kaki. 25 kaki. 25 kaki. Dan sememang ini satu yang menarik sekali untuk kita sama-sama ketahui. Dan kalau dapat kita perhatikan setiap kali peserta-peserta kita membaca, jadi dapat kita lihat cantik sekali di visual di televisyen. Dan inilah dia dua orang tetamu yang bertanggungjawab sebagai arkitek utama untuk menghasilkan Astaka kita. Dan bila-bila masa dari sekarang kita akan kembali ke Dewan Merdeka. Sementara itu kita masih lagi nak bercerita tentang Astaka yang menarik. Agaknya berapa kali agak depan dah terlibat dalam penghasilan model Astaka dan juga terus bawa kepada penghasilan reka bentuk. Untuk peringkat antarabangsa saya dah 3 kali. Dan di peringkat negeri dan daerah lebih daripada itulah. Agaknya mungkin boleh kita ceritakan Cik Hafsah berapa lama tempoh masa yang diambil daripada mula tempoh lakaran yang kita panggil lakaran sampai ke model dan sebagainya, pembinaan, berapa lama agaknya masa lakaran yang kita buat idea pertama kami bincang 2 minggu lah. Lebih kurang 2 minggu lah. Lebih kurang 2 minggu. Okey, lakaran tu kita sediakan dalam masa 2 hari. 2 hari. Dan lakaran pertama. Peringkat seterusnya kita sediakan untuk 3 dimensi, di mana kita akan nampak macam ni lah. Bagus. Dan di situ kita akan memilih jenis-jenis bahan yang kita akan gunakan dan kita akan kemukakan kepada pelanggan lah. Pelanggan di sini pihak JAKIM lah. Dan akhirnya ini yang kita dapat lihat terus di pentas utama kita di Pusat Dagangan Dunia Putra. Dan mungkin ada lagi soalan yang saya nak ajukan, mungkin lebih kata orang kata lebih global agaknya. Mungkin apakah yang akan menjadi kelainan di antara Astaka kita dari segi konsep, dari segi tema pada tahun ini dan juga tahun-tahun yang sebelumnya? Mungkin ada perbezaan yang boleh kita kata orang distinktif, boleh kita perhatikan dengan jelas mungkin agaknya. Untuk konsep biasanya kita akan melihat kepada tema keseluruhan majlis itu sendiri. So untuk tahun ni sebab kita memandang kepada
tajuk persefahaman asas perpaduan ummah. So kita kaitkan dengan Masjid Nabawi lah. Ya, insya-Allah. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada kedua-dua tetamu saya, Puan Haslina dan juga Cik Hafsah atas kesudian bersama kita bercerita tentang astaka kita pada kali ini. Dan sekarang kita akan terus kembali ke Dewan Merdeka untuk peserta yang seterusnya, peserta yang kita nantikan, Qari dari Malaysia. Silakan Dewan Merdeka. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Majlis Tilawatul Quranul Karim peringkat antarabangsa kali ke-53 untuk malam yang ke-6 disambung kembali dengan mempersilakan peserta yang ke-6 yang akan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim bermula ayat 65 dari surah An-Nahl. Sayyidati anisati sadati, nuwasilu ihtifalana ad-dawliya bitilawatil Quranil Majid li laylatihi as-sadisah بدعوة المشارك السادس ليتلو علينا ما يتيسر له من سورة النحل ابتداء من الآية 65 فليتفضل مأجورا. Dipersilakan. Peserta seterusnya, peserta yang ke-6, Amir Rahman bin Abbas dari Malaysia akan membacakan surah An-Nahl ayat 65.